الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon padamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung muka surat 361. Adab Jumaat. Qala al-musannif rahimahullah wala yatakhatta riqaban nas, dan tidak melangkah tengkuk orang. Orang Melayu tak langkah lah, orang Arab, orang India, mereka berjalan, langkah nak ke depan, langkah habis orang. Ada banyak hadis. Kita pilih hadis yang kedua. An Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takhatta riqaban nas yawmal jumu'ah ittakhadha jisran ila jahannam. Rawahu Tirmizi. Artinya daripada Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa melangkah tengkuk orang lain pada hari Jumaat, maka sebenarnya dia telah membina satu jambatan ke neraka Jahannam. Jadi menyakitkan hati orang ni berdosa lah, haram. Surat sebelah 362. فَإِذَا وَجَدَ فُرْجَةً لَا يَصِلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِالتَّخَطِّ لَمْ يُكْرَهْ وَيَحْرُمُ أَن يُقِيمَ رَجُلًا وَيَجْلِسْ مَكَانَهُ فَإِنْ قَامَ بِاخْتِيَارِهِ جَازَ. Apabila didapati ruang kosong di saf hadapan,
dan tidak dapat sampai ke ruang kosong itu melainkan dengan melangkah, maka tidak makruh melangkah. Dan haram meminta orang lain berdiri kemudian dia duduk di tempat orang itu. Orang main awal orang duduk, dia paksa orang berdiri. Jika dia berdiri sendiri tanpa paksaan, maka harus duduk di tempat itu. Wa yukrahu an yu'athira ghairahu bis-saffil awal aw bil qurbi minal imam wa bi kulli qurbatin. Makruh mengutamakan orang lain, mengalah lah, bahasa utara mengalah. Dengan saf pertama dia mengalah. Dia duduk saf pertama, ada orang mai dia mengalah, dia tak apa sila-sila. Saya pergi saf kedua pun tak apa. Dia persilakan orang. Bahasa kita dia mengalah lah. Tolak ansar. Patutnya berebut. Saf pertama ni kena berebut. Tak boleh mengalah-ngalah. Nak mengalah ni bab makan tak apalah. Kita duduk beratok. Kita duduk. Kita nampak tok guru ke apakah. Orang yang perlu kita hormati. Kita bagi tempat. Mai ambil dulu. Kita nak cedok nasi dah. Kita panggil dia. Mai ambil dulu. Ataupun kita tolong cedok bagi. Mengalah lah. Beradab. Arab panggil al-ithar. Al-ithar matlubun. Ithar melebihkan orang lain dituntut dalam soal makan minum keduniaan. Ataupun kita duduk di kerusi, kemudian ada makcik, pakcik yang tua, kita mengalah, kita berdiri, kita tak apa saya berdiri. Makcik duduk. Kita diajak macam tu, atas bah ke, kita diajak mengalah, beradab dengan orang tua-tua. Tapi dalam soal ibadat kita kena berebut. Dah kita main awal, tak payah mengalah. Kita duduk di saf depan. Tak payah kita persilakan orang lain. Itu hak kita. Al-ithar fil ibadah makruh. Mengalah dalam soal ibadat itu makruh. Apa nak terjemah al-ithar? Melebihkan orang lain dalam soal ibadat. Biar kita kurang, orang dapat pahala lebih. Oh jangan. Ibadat jangan. Ibadat kita kena berlumba-lumba. Falyatanafasil mutanafisun. Kena lumba-lumba. Fastabiqul khairat. Bersegeralah buat kebaikan. Kita main awal. Kita rebut saf depan. Jangan bagi peluang ke orang lain. Makruh mengutamakan orang lain dengan saf pertama atau dengan duduk berdekatan dengan imam, dan makruh mengutamakan orang lain dalam semua hal ibadat. Kaedah fiqh berbunyi al-itharu fil ibadati makruhun. Melebihkan orang lain dalam soal ibadat makruh. Soal makan tak apa. Soal makan kita persilakan orang mulia makan lebih awal, kita makan lambat. Guru-guru makan dulu, sekali kami makan. Macam tu. Tak payah berebut, mengalah. Macam ada satu peristiwa dalam hadis, keluarga Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu an jemput tetamu main rumah Abu Talhah. Makanan di rumah sikit. Dia mengalah. Dia beritahu bini dia, makanan dah banyak ni je. Ya, banyak ni sikit lah. Kalau macam tu bini dia cadang, tak apa bang. Sekejap kita tutup lampu. Time makan tutup lampu. Dulu pelita lah, pelita. Padam pelita. Pasal nak lebihkan tetamu, nak bagi tetamu kenyang. Dan mereka pun boleh tidur dalam keadaan kelaparan, bukannya nak mati pun. Kalau darurat mati, kena makan lah. Anak-anak ni pun biar main letih penat, tidur. Suami isteri pun tak makan. Berlakon macam makan, tutup pelita, padam pelita. Bisa dengar kan cerita tu kan? Ithar lah tu. Yang tetamu ni balun makan cicah roti. Yang tuan rumah dalam keadaan gelap. Tak makan secubit pun. Buat-buat gaya je. Tetamu tak tahu. Tetamu tidur kekenyangan, tuan rumah tidur kelaparan. Tapi bolehlah tidur. Bukan kata kebuluran sampai nak mati, tak boleh lah. Darurat. Allah Ta'ala turun ayat tu malam tu. Allah puji dia. Allah turun ayat. Dia dengan isteri dia rahsia. Jangan pecah rahsia ni. Kita hormat tetamu. Kita muliakan tetamu. Jangan sampai rahsia ni pecah. Dia beritahu isteri dia. Isteri dia pun okey. Takkan cerita kat siapa. Dia pun seronok malam paling bahagia buat Sayyidina Abu Talhah dan isterinya Ummu Sulaim. Malam tu lah paling bahagia. Kerana dia pun boleh prank, boleh perkena tetamu. Tapi perkena yang menyeronokkan tetamu kenyang.
apa kena macam tu, tak apa. Tetamu kenyang, makan. Tetamu balun habis makanan. Malam tu turun ayat, Rasulullah dapat wahyu. Ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka melebihkan orang lain. Tetamu makan, ni pun tak makan. Walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka juga perlu kepadanya. Yang ni perlu kepada makanan itu. Makan sedap pula kan. Macam tu. Soal makan minum keduniaan, al-ithar matlub. Al-ithar fil akli wa syurbi matlubun, mustahabun, dituntut dan disunat. Tapi al-ithar fil ibadah mamnu'. Melebihkan orang lain dalam soalan ibadat, oh no. Kita main awal, kita duduk soal depan, siapa kita nak bagi ke orang lain? Surah apa? Surah apa, ayat berapa tu Ustaz? Surah apa? Siapa hafal Quran? Saya hafal tapi saya tak tahu, tak ingat surah. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Minta ustaz-ustaz tolong cari, Ustaz, buka Google pun boleh, tulis wa yu'thirun, dia keluar. Dalam buku saya pun saya letak buku 40 kisah menarik dalam Quran. Malam paling bahagia buat keluarga Abu Talha. Tengok situ. 40 kisah menarik dari Al-Quran. Ada satu tajuk, malam paling bahagia buat keluarga Sayyidina Abu Talha. Abu Talha ni memang dia terkenal dengan pemurah. Kalau kita masuk pintu berapa? Pintu 21 ke pintu berapa? Masjid Nabawi. Pintu 21, antara 21 ke 23 Masjid Nabawi. Orang lelaki ya. Orang perempuan tak masuk ke tu. Surah Al-Hashr ayat 9. Alhamdulillah. Kalau kita masuk pintu Masjid Nabawi Madinah, pintu 21 ke pintu 23, ada telaga depan pintu tu. Bayruha, dia wakafkan. Yang tu berkaitan ayat lan tanalul bir. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan jadi orang baik sehingga kamu infak, derma. Kamu tak akan jadi orang baik sehingga kamu menderma harta yang paling kamu suka. Kamu tak akan jadi orang baik melainkan kamu sanggup derma harta yang paling kamu suka. Harta yang paling Abu Talha suka ni telaga dia. Telaga Bayruha. Ada kebun, ada kolam, tasik dia buat, ayak pula sedap. Bila turun ayat lan tanalul bir, dia jumpa Nabi. Dia kata, hak ni harta paling saya sayang. Saya nak jadi orang baik. Dia wakaf. Panjang cerita dia. Dan telaga tu ada kalau kita selak. Kami ni, kalau saya ni, saya minta izin dekat Siak lah. Siak Masjid Nabawi. Bangla tu. Mereka baik hati. Kalau tak ada orang kan. Macam time duha, orang pakat keluar. Ada seorang dua je duduk rehat, duduk etikaf, duduk tidur. Saya akan bawa jemaah. Saya akan jumpa Siak dululah. Boleh tak kami nak selak kapet? Di kapet tu ada mozaik bulat tu. Mozaik berbentuk bulat. Bawah kapet. Itu tanda kerajaan Saudi, tanda. Asalnya itu telaga dia punya. Itu asal tanah dia. Itu asal kebun kurma dia. Dia wakafkan untuk Islam. Dia beramal terus dengan ayat lan tanalul bir. Turun ayat, dia beramal. Hak ni kerana amalan dia. Sababun nuzul ayat turun. Puji dia. Makan minum kita mengalah, tak apa. Tak boleh makan. Lah ni satgi boleh makan. Tak boleh makan cepat, makan lambat. Ni berebut. Tak kira dah. Guru dia pun dia tak heran dah. Orang kata makan tak ingat apa. Tak ingat pak mentua ke apa. Makan. Tak semawa pula. Orang Melayu ni ajak adab kalau kita makan dulu. Cikgu kita, ustaz kita lalu, kita duduk tengah makan, kita semawa lah. Ustaz, main makan ustaz. Sekurang-kurangnya. Lah ni adab kurang dah. Dia makan buat teheran lah.
Dia potong guru dia, dia biak guru dia, beratok belakang, dia makan dulu, kot nak tolong ambil, tolong bubuh. Kita kena belajar ni akhlak. Dalam soal makan minum, kena hormat. Orang dulu kenuri lagi tak habis marhaban, dia hormat no. Marhaban tu puji Nabi. Lagi tak habis marhaban, dia tak cedok nasi. Kenuri kahwin. Habis marhaban pun dia tak cedok. Geng marhaban turun dengan bawa kipas tu. Kipas tangan tu. Geng marhaban makan dulu. Baru ni pun makan. Adab. Jadi antara ithar yang kita boleh belajar. Kalau makan tu layan diri buffet. Untuk orang-orang yang perlu kita muliakan. Orang tua-tua, tok imam, tok guru. Tak payahlah dia beratok. Kita hidang. Tok guru mai hidang lah. Kalau beratok dia lepas belakang duk tercangak. Dia tak apa low profile tawaduk. Peganglah pinggan. Beratok. Jadi kalau kita kenal, kita hormat, kita hidang siap. Tak payah beratok mai duduk. Tak apa saya kami angkat. Kami tolong. Itu semua termasuk dalam bab al-ithar. Dalam soal ibadat tak payah ithar lah. Okey, baik kita sambung. Qala al-musannif rahimahullah. Sambung balik. Makruh. Okey, tengok hadis di bawah. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman fi muakhir al-masjid faqala lahum taqaddamu fa'atimmu bi la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah rawahu Muslim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum yang duduk di hujung masjid. Ni jenis duduk hujung-hujung. Ni ada Pak Cik Abdul Nasir kongsi kitab 40 kisah menarik dari Quran. Muka surat 96. Yang ni perangai orang pergi masjid suka sandak kot dinding duduk ujung-ujung. Mengaji pun duduk ujung-ujung. Tak bagus. Kita duduk dekat. Jangan duduk jauh-jauh. Nabi tegur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum yang duduk di hujung masjid. Menyandak lah. Sandak tu perangai macam tu. Perangai tak bagus tu. Dipanggil akhlak mazmumah. Perangai tak bagus. Nabi bila tengok macam tu, Nabi panggil, mari ke hadapan supaya kamu dapat mengikutiku. Main. Saya pun mengajak, setengah tempat saya panggil. Tapi kadang-kadang kecil hati juga. Kita panggil ni pun bertayarkan. Terutamanya yang veteran lah. Orang lama kan. Ni pun lama. Panggil buat tayarkan. Macam tak dengar kita. Main duduk dekat sikit. Main buat halaqah. Panggil tak dengar. Buat tayarkan. Kita malas. Kecil hati pula. Tak mau bergerak. Taqaddamu, mai dekat. Taqaddam ilal amam, mai depan. Macam tu. Semayang mai depan, mengaji mai depan, suka duduk belakang-belakang. Perangai tak elok. Mari ke hadapan supaya kamu dapat mengikutiku. Sentiasalah satu kaum itu suka duduk di belakang sehingga Allah melambatkan mereka di akhirat nanti. Lambat masuk syurga. Tak mau duduk depan. وَيَجُوزُ أَنْ يَبْعَثَ مَنْ يَأْخُذُ لَهُ مَوْضِعًا يَبْسُطُ شَيْئًا فِيهِ وَلَكِنْ لِغَيْرِهِ إِزَالَتُهُ وَالْجُلُوسُ مَكَانَهُ. Harus menghantar wakil untuk menyediakan tempah tempat. Boleh. Kita pergi masjid lambat, kita suruh anak buah kita kita panggil cuk tempat lah. Pergi cuk tempat. Pergi hampak, ridak ke apakah, booking tempat untuk kita kita main. Boleh buat macam tu, harus. Untuknya dengan cara menghampar sesuatu di tempat itu sebagai penanda. Tanda. Lagi kita main, kita suruh dia hampir tanda. Tetapi orang lain juga harus mengetepikan hamparan itu. Dan duduk di tempat itu. Bukan duduk di atas hamparan tu. Tapi orang lain berhak bila main, ni tempat siapa?
Tak ada lah lagi fulan bin fulan dia akan mai. Orang tu berhak dia angkat selendang tu, dia ketepikan, dia boleh sembahyang sunat dan duduk tempat tu. Dia berhak sebab dia mai awal. Boleh tanda, dan orang lain bila mai dia boleh ketepikan tanda tu. Bukan dia sembahyang atas ridha orang tu, tak boleh lah. Bukan duduk di atas hamparan itu. Ketepikan hamparan tu boleh. Siapa dia? Tempat siapa? Dia ni kata Pak Su saya. Oh Pak Su ni sejak ni Pak Su mai lagi. Lagi setengah jam dia akan mai. Berhak, orang tu berhak ambil selendang tu. Ni selendang Pak Su pegang. Pegang. Aku nak solat tahun ni. Aku nak duduk tahun ni. Berhak. Tapi biasanya bila ada tanda tu orang segan lah nak duduk kan. Segan lah. Dia harus menghampar tanda, orang lain harus ketepikan tanda tersebut. Wa yukrahul kalam was salatu halal khutbati wala yahruman. Bercakap dan solat ketika khutbah sedang disampaikan. Apa hukum bercakap? Apa hukum duduk rajin mangkit sembahyang sunat lah, sembahyang qada lah. Orang duduk tengah khutbah dia duduk rajin sembahyang pula dah. Patutnya dia duduk bagi tumpuan kepada khutbah. Bercakap tu hukumnya makruh dan tidak haram. Bercakap ketika khutbah tak haram, makruh. Kalau ada orang kata haram, tak betul. Semua kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, al-kalam fi athna'il khutbati makruhun. Makruh. Bercakap-cakap ketika khutbah sedang disampaikan. Bukan haram. Haram ni kalau dia cakap derah sampai mengganggu orang ramai, baru haram. Haram kerana idza, menyakit hati, orang sakit hati dengar dia. Orang nak dengar khutbah, dengar suara dia sakit hati. Itu haram. Asal bercakap itu makruh. Contoh bisik, cakap pelan-pelan, cakap dengan orang sebelah, makruh. Bukan haram. Begitu juga sembahyang sunat atau sembahyang qada, sembahyang apa je lah. Sembahyang ni hanya kalau kita main lambat, kita sembahyang tahiyatul masjid. Ataupun kita sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Mengikut pandangan mazhab Syafi'i, ada sunat qabliyah Jumaat. Kalau ikut mazhab lain, qabliyah Jumaat tak ada. Yang ada hanya ba'diyah Jumaat. Tak apalah, tak perlu khilaf bab tu. Mazhab Syafi'i, dia kira antara azan dan iqamah, sembahyang apa pun antara azan dan iqamah, ada sunat qabliyah. Sunat qabliyah ni wujud. Ma bainal adhanain salah, Nabi kata. Antara dua azan, iaitu antara azan dan iqamah, ada sembahyang sunat qabliyahnya. Baik bercakap itu makruh, solat ketika khutbah sedang disampaikan makruh. Kecuali orang main lambat tu, Nabi pernah tegur Sayyiduna Sulaik Al-Ghatafani. Sulaik Al-Ghatafani. Nabi tanya dia, "Araka'ta raka'atain qabla an tajlisa?" Adakah kamu telah salat 2 rakaat tahiyatul masjid sebelum kamu duduk? Dia kata belum. Nabi tegur dia daripada atas mimbar, "Irka' raka'atain." Bangun, solat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid sebelum kamu duduk. Okey. Kita tengok hadis di bawah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ah ansit wal imamu yakhtub faqad lagaut." Kata tu je. Yang tambahan tu, kata ulama hadis, yang tambahan itu tidak sahih. Dia takat faqad lagaut. Kan ada orang duk tambah wa man lagha fala jum'ata lah. Jadi jangan duk tambah ha. Ataupun tambahan tu tambahan daripada perawi sendiri. Wa man lagha fala jum'ata lah tu tak ada. Dia takat faqad lagaut. Kalau kita tambah hak belakang wa man lagha, siapa buat benda sia-sia, fala jum'ata lah, maka tak dapat Jumaat baginya. Mulalah orang keluar fatwa sendiri, siapa sembang ketika khutbah, sembahyang Jumaat tak sah. Apa pula? Sembang bab lain, sembahyang bab lain. Sembang Jumaat sah tak? Sah. Tapi kita tak suruh lah orang sembang. Tak ada adab. Mai lambat tak dengar khutbah, sembahyang sah tak? Sah. Kerana yang wajib dengar khutbah hanya 40 orang. Mai lambat, tak sempat dengar khutbah, sah tak? Sah. Sebab apa? Sebab ada kes orang datang lambat, sembahyang di rakaat kedua. Dapat 1 rakaat, tambah 1 rakaat lagi saja. Tu kena mengaji fiqh. Saya dengar ada orang ceramah lah, dia nak suruh orang mai awal.
bagus. Tajuk dia nak suruh orang mai wai, kempen mai wai. Bacalah hadis-hadis seperti berkorban sekok unta, sekok lembu, sekok kambing, apa semua tu. Tapi pi bubuh siapa mai lambat tak dengar khutbah. Khutbah ni wajib. Wajib apa? Wajib disampaikan, bukan wajib didengar. Kalau kata wajib dengar pun 40 orang. Dia kata siapa tak dengar khutbah mai lambat tak sah Jumaat dia. Oi, berat tu. Kalau masuk tak sah tu hukum tu. Hukum kena teliti, halusi, elok-elok. Mana boleh kata tak sah. Orang main lambat rakaat kedua pun sah. Dapat 1 rakaat, imam bagi salam, tambah berapa rakaat? Tambah 1 lagi lah. Dapat 1 tambah 1 cukup lah 2. Lambat imam tengah rokok pun kalau dia main, dia sempat takbiratul ihram, berdiri, tamak ninah dalam berdiri, kemudian rokok, tamak ninah dalam rokok bersama imam, dapatkan Jumaat tu. Adab, kita cerita bab adab, kita cerita bab fadilah, jangan pergi masuk bab hukum. Jangan lajak. Jangan lajak. Hati-hati. Jangan terbabai. Ustaz, macam mana kalau pada waktu tu dia sebagai petugas media atau petugas ambil suhu perlu kepada pergerakan? Makruh jugakah? Khatib sedang khutbah. Khatib sedang khutbah. Itu tugas, tak apalah. Tugas. Selalunya kita buat benda tu di luar masjid pula, tak terganggu apalah. Dia kalau semayang ni mengganggu khatib dan mengganggu orang nak dengar khutbah. Khatib pun terganggu, dia tengok dia ni semayang. Dia tak ada tumpuan. Al-Isra' namanya, dengar dan beri tumpuan. Isra'. Jadi khutbah disampaikan, jangan ada orang bangun sembahyang sunat. Dan jangan ada orang pegang tasbih. Tengah orang duduk khutbah, dia duduk pegang tasbih. Zikir tu bagus, tapi waktu tu istami'u, dengar elok. Hang nak zikir waktu lain, berlambak lagi masa. Waktu khutbah, tugas kita jangan lena, jangan berzikir, jangan sembahyang sunat, jangan tengok Facebook. Bagi tumpuan apa yang disampaikan oleh khatib. Tengah tu percaya buat keluar tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang zikir dengan mulut, jahil tu. Ada yang zikir dengan hati, cik tarik. Tak sah, simpanlah. Biji tasbih semua simpan. Lah ni, ibadat kita, duduk, i'tikaf, khusyuk menghayati khutbah yang sedang disampaikan. Bagi tumpuan. Kalau dia buka dia punya gadget untuk catat, tak apa. Nak catat maklumat, apa isi penting yang disampaikan, tak apa. Tapi itu pun takut orang salah faham. Orang ingat dia duduk tengok Facebook, padahal dia duduk menulis. Ataupun dia guna pen, dia ambil pen, ada buku, dia duduk tulis, buku kecil. Itu tak apa. Itu sebahagian daripada memberi tumpuan. Tak lara, tak sia-sia buat macam tu. Duduk berbalas WhatsApp lagi, tu teruk lah. Baik. Apabila kamu berkata kepada sahabatmu pada hari Jumaat, diamlah, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya kamu telah melakukan perkara sia-sia. Sia-sia apa? Sia-sia nasihat kita kepada orang, diamlah. Maksudnya aku bagi nasihat ni, diam. Nasihat selalunya menghasilkan pahala. Tapi nasihat diam kita ketika khatib sedang khutbah, nasihat kita tu sia-sia. Tak usah nasihat. Buat isyarat gitu sudah. Karena kita suruh orang diam, kita pula ingat. Macam tu. Dalil bahawa bercakap ketika khutbah Jumaat makruh dan tidak haram. Ni dalil dia. Kita baca terjemahan lah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, manusia ditimpa kemarau pada zaman Nabi SAW. Ketika Nabi sedang berkhutbah Jumaat, tiba-tiba bangun seorang Arab Badawi. Hak ni peristiwa ni dikatakan berlaku di kawasan Babur Rahmah. Itu nama pintu rahmat. Masjid Nabawi, kalau kita masuk ke belah tempat nak ziarah Nabi tu, lorong nak ziarah Nabi tu dipanggil Babu apa? Babus Salam. Bab yang kita berjalan, kita akan jumpa bilik yang mulia, maqam Nabi, pusara Nabi. Kita nak pergi bagi salam, nama Babus Salam. Pintu nombor 1. Pintu nombor 1. Babur Rahmah ni pintu nombor berapa? Nombor 2 ke nombor 3?
Dia ada pintu Khawkhah Abu Bakar, rumah Sayyidina Abu Bakar. Kita masuk dalam, baru kita nampak dia tertulisan Khawkhah Abu Bakar, rumah Sayyidina Abu Bakar asalnya. Kemudian ada lagi Babur Rahmah. Ada Mutawif dalam ni. Mutawif tahu Babur Rahmah pintu nombor berapa. Babur Rahmah ni kerana turunnya hujan rahmat. Dikatakanlah, apa yang saya baca dikatakan, wallahu a'lam betul tak betul, tapi peristiwa tu betul lah. Dikatakan kawasan tu seorang Badawi, dia masuk, dia duduk ketika Nabi sedang khutbah kemarau. Dia bersembang dengan Nabi, khatib. Dia kata, ya Rasulullah, kita lah kemarau. Wahai Rasulullah, tolonglah doa. Ni tumbuh-tumbuhan semua mati, kemarau, susah nak hidup ni. Tolong doa wahai Rasulullah. Dia buat rempang gitulah. Nabi pun atas mimbar, Nabi angkat tangan, Nabi baca doa. Ada isu lain ni. Dalam cerita ni ada isu lain. Khatib Jumaat bolehkah angkat tangan? Harus. Bolehkah angkat tangan berdoa ketika khutbah Jumaat? Hukum dia harus. Jangan kata Nabi tak pernah pun tadah tangan berdoa ketika khutbah. Tu khutbah Jumaat lah tu. Nabi angkat tangan. Ya Allah, turunkan hujan, kami kemarau. Angkat tangan berdoa. Tapi benda ni remeh-temeh lah. Selalunya Nabi khutbah Jumaat, Nabi doa tak angkat tangan. Tapi jangan kita kata seumur hidup Nabi duk khutbah Jumaat tak pernah pun tadah tangan ketika berdoa. Pernah dalam peristiwa ni Nabi angkat kedua telapak tangan, Nabi doa minta turun hujan, dan hujan turun. Hujan turun ni dipanggil hujan apa? Hujan rahmat. Tu nama pintu rahmat. Rindulah nak pergi umrah, nak pergi Mekah Madinah. Pintu-pintu dia pun ada cerita. Nama-nama pintu pun ada cerita. Babur Rahmah kerana turun hujan rahmat. Macam tu. Dan orang-orang Madinah, mereka takkan keluar kot pintu tu. Takut keluar dari rahmat Allah. Mereka punya faham macam tu. Orang panggil optimis lah. Masuk, okey. Masuk kot pintu Babur Rahmah. Masuk. Keluar, no. Sakit perut ke apa, mereka akan cari pintu lain. Tak gamak nak keluar kot tu. Itu cerita dia macam orang panggil rempang lah. Dia terus potong khutbah Nabi. Rasulullah, tolonglah doa kemarau ni. Nabi pun angkat tangan. Ada orang kata hak tu minta hujan tu istisqa. Dah, ni bukan salat istisqa. Ni bukan khutbah minta hujan. Ni khutbah Jumaat yang diselit doa minta hujan. Dalam khutbah Jumaat Nabi tadah tangan. Jadi kalau tuan-tuan tengok khatib Jumaat tadah tangan, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Tuan-tuan jangan nampak itu satu dosa, satu kemungkaran. Tak boleh. Benda ni harus. Biasanya khutbah Jumaat, Nabi doa tak angkat tangan. Khatib tak angkat tangan. Nabi lah. Tapi pernah juga Nabi doa angkat tangan 2 kali. Jumaat minggu ni Nabi doa minta turun hujan. Jumaat minggu depan, orang yang sama buat rempang. Wahai Rasulullah, hujan sampai seminggu. Tak henti-henti. Payah juga hujan seminggu. Nabi pun doa lagi angkat tangan. Khutbah Jumaat tu, angkat tangan. Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah. Pindahkan hujan. Jangan jadi hujan tu memudaratkan kami. Jangan jadi banjir. Isu angkat tangan khatib berdoa tak payah diperdebatkan. Kita bukan khatib duk sibuk apa. Terpulang kalau khatib khutbah Jumaat nak angkat tangan ke tak mengangkat tangan, suka hati tangan dia. Mengangkat tangan tidak salah, tak angkat tangan pun tak salah. Yang dibincangkan khatib. Adapun kita yang dengar khutbah, secara umumnya bila doa angkat tangan, bila doa angkat tangan. Yang diperbahaskan oleh ulama, khatib sunat ke tak sunat. Perbahasannya sunat tak sunat, bukan halal ke haram. Bukan sunnah ke bid'ah. Nak faham elok-elok. Yang dibincangkan khatib sunat tak sunat angkat tangan. Ada pandangan kata tak sunat pasal Nabi tak angkat, melainkan dalam situasi kemarau saja. Ada ulama kata dah Nabi biasa angkat, harus khatib angkat. Kita hak duduk bersila bawah ni bukan khatib. Kita dengan dalil umum setiap kali doa, raf'ul yadain, mengangkat 2 tangan itu sunat. Setiap kali doa. Tak kira doa apa pun lah. Doa apa pun kita angkat. Ulama tak bincang pun tentang orang yang dengar khutbah. Bukan angkat saja, mengaminkan doa. Khatib baca, kita amin. Amin. Amin ini tidak termasuk dalam sembang ketika khutbah disampaikan. Amin, dia tak kira sembang. Sebab dia ibadat. Amin tu mana? Ya Allah, istajib doa'ana. Ya Allah, perkenankan doa kami. Ya Allah, makbulkan doa kami. Dia tak kira sembang.
Dia kira respon kepada khatib. Jadi ada orang bila khatib berdoa, dia senyap, dia tak amin. Satu budaya yang tak baik. Kalau di Syria, syekh-syekh ni, bila dia khutbah Jumaat di Syria lah, sampai dekat doa, dia akan kata, Inni da'in fa'amminu. Saya nak berdoa. Tuan-tuan, tolong aminkan doa saya. Irfa'u akuffakum. Angkat tapak-tapak tangan kamu. Angkat. Khatib memberi arahan. Irfa'u akuffakum. Angkat tadah tapak-tapak tangan kamu. Inni da'in fa'aminu. Sagi saya nak doa. Hampa tolong aminkan. Itu di Syria. Tak kira syekh mana pun. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Muhammad Sa'id Al-Buti. Semua syekh macam tu dia punya. Supaya anak-anak jemaah ni bersedia. Nak doa dah ni. Angkat tangan. Sagi saya doa, hampa doa. Sagi saya berdoa, hampa kata amin lah. Pesanan daripada khatib. Khatib tak ramai lah yang angkat tangan. Khatib tak angkat tangan, tapi dia suruh audien dia amin dan tadah tangan. Ada juga khatib yang angkat tangan. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma a'izzal islamun. Tapi tak ramai yang angkat tangan lah. Sebab Nabi biasanya khutbah Jumaat, Nabi tak mengangkat tangan. Kalau kita tengok khatib angkat tangan, jangan kita pergi marah dia. Jangan lepas Jumaat kita pergi selotok dia. Apa hang buat benda bid'ah, Nabi khutbah Jumaat tak pernah angkat tangan. Baik. Betul ke tak pernah? Betul ke tak pernah? Nabi khutbah Jumaat tak pernah angkat tangan. Betul ke? Kalau khutbah semayang khas, semayang istisqa, yang mana puasa 3 hari, lepas tu pergi semayang pakai baju biasa-biasa, baju lekeh-lekeh ni, hak tu memang Nabi angkat tangan dalam khutbah istisqa. Semayang minta hujan. Hak ni bukan semayang minta hujan, ni semayang Jumaat, ni khutbah Jumaat. Okey, faham ke tak faham? Bab hukum ni jangan laju sangat. Dah tengok dulu. Khatib angkat tangan, tak apa, tak angkat tangan. Jemaah yang hadir tak angkat tangan, tak faham tu. Tak amin. Amin lah. Khutbah Jumaat yang kita makruh sembang. Amin bukan sembang. Bukan kita kata amin. Respon kepada khatib bagui. Khatib kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat lah. Sallallahu alaihi. Respon. Interaksi. Jangan bagi khatib seorang. 2 hala. Macam saya mengajar ni, saya dah baca hadis. Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan di rumah respon sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan respon radhiyallahu anhu. Dipanggil taradi, doa redha. Minta Allah redha sahabat. Jadi khutbah Jumaat, bila khatib sebut Sayyiduna Abu Bakar, kita terus sambung radhiyallahu anhu. Sama ada khatib sebut radhiyallahu anhu ke tak sebut ke, kita sampuk tapi pelan lah. Kita ajuk radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai audien jangan dengar saja. Sallallahu alaihi wasallam sebut. Qala Allah, kita sambung tu azza wa jalla. Allah berfirman azza wa jalla. Kita ni sampuk. Ni sengap lena. Sengap lena. Tu tak faham. Allah kita ajuk azza wa jalla. Rasulullah kita respon sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kita respon radhiyallahu anhu. Pahala tu. Ni sampai tajuk ni. Lepas ni saya baca hadis an Abi Hurairah. Tuan-tuan sahut radhiyallahu anhu. Saya tak dengar apa tuan-tuan nak buat. Tuan-tuan minum kopi ke, makan ke, tak apalah, makanlah. Tapi adab kita. Bawa benda ni sampai ke masjid, sampai Jumaat. Setiap kali ada nama sahabat radhiyallahu anhu. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Allah azza wa jalla atau subhanahu wa ta'ala. Bila doa, kita boleh tadah tangan. Kita boleh kata amin. Yang ulama bahas kan, khatib tu doa tadah tangan ke tak, kita tadah, nak heran lah. Jadi ada masjid ni, orang doa sengah. Orang sebut nama Nabi pun sengah. Orang sebut nama sahabat pun sengah. Sebut supaya kita aktif. Tapi janganlah kuat pula. Khatib kata Nabi Muhammad, kita sallallahu alaihi wasallam, ganggu orang pula. Pelan-pelan tak apa. Tak peraya time Jumaat mujarab lena. Memang syok lena paling best waktu tu. Okey.
Jadi bukan tak boleh tu tak boleh bersembang. Hak ni tak masuk dalam sembang. Yang ni merespon kepada khutbah yang disampaikan. Dua hala. Aktif. Tapi pelan-pelan lah. Sallallahu alaihi wasallam. Azza wa Jalla. Radiyallahu anhu. Amin. Amin. Kalau doa, amin. Baik, kita tengok. Dalam kitab Jawi pun ada sebut kitab Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan ni yang ditulis oleh Tuan Husin Kedah. Syekh Husin Mas'ud Al-Banjari. Nama dia panjang lah. Mas'ud Abdullah. Husin Mas'ud Abdullah Al-Banjari. Kitab Jawi Hidayatus Sibyan. Fi ma'rifatil iman wal Islam. Kitab Jawi ni pih ya. Saya dalam usaha nak meletakkan dalil-dalil kepada kitab tersebut supaya kitab tu yang nipih tu jadi tebal. InsyaAllah doakan kitab Jawi Tuan Husin Kedah. Orang Titi Gajah. Dia punya maqam dia ada di Titi Gajah. Masjid nama Masjid Tuan Husin. Masjid Tuan Husin dekat airport Kepala Batah Alor Setar, Masjid Tuan Husin. Titi Gajah. Belakang tu lah dia punya pusara dia. Dia punya batu nisan dia lain sikit, warna kuning, tinggi, besar. Kubur macam kubur orang lain juga, tapi batu nisan dia saja warna kuning. Saya pergi dah ziarah dululah sebelum PKP tu. Siapa-siapa yang ada di belah Kedah tu, ambillah peluang ulama besar. Dan di Pulau Pinang, dia buka pondok nama Madrasah Khairiyah Pokok Sena. Tak jauh dari dengan Pongsu 1000. Pongsu 1000. Seorang ulama hebat lah, banyak mengarang kitab. Kita bercadang untuk mentahqiq dan meletak dalil-dalil supaya kitab tu nipis tapi dia ada sandarannya. Antara benda yang Tuan Husin Kedah sebut, ni sunat mengaminkan doa khutbah. Sunat menyebut taradhi bila nama sahabat di mention, disebut oleh khatib nama sahabat, kita sebut radhiyallahu anhu. Jadi kita akan buat dua versi Jawi dan Rumi. Hidayatus Sibyan tu kita dah type. Sahabat kita, anak murid kami ni, Ustaz Anas Farhan, dia dah type dah Rumi dan Jawi siap. Tugas saya nak tambah dalil, nak buat nota kaki supaya kitab tu, ya sekarang orang duk baca di pondok-pondok baca, tapi kita nak perkemahkan lagi, nak khidmat kepada Tuan Husin Kedah. Nak khidmat kepada Tuan Husin Kedah supaya kita boleh kitab yang nampak nipih RM2.50 orang jual, murah pada burger, murah pasal nipih RM2.50. Ni RM2.50. Kitab saya kulit pun tak ada, lekang habis dah. Jadi siapa kata amin tu tak boleh, dalam kitab tu kata sunat mengaminkan. Dia ada dalil dia, cuma dia tak mau masuk dalil. Nanti kita akan key-in masuk, kita buat nota kaki. Macam Tanwir Masalik juga. Hak Tuan Husin Kedah kita tak atas, hak kita tambah dengan dalil hadis kita tak bawah. Bukan Tok Guru ni dia tak tahu dalil, cuma dia tak mau bagi tebal kitab, nak bagi mudah orang beli, nak bagi mudah orang belajar. InsyaAllah. Baik, tu yang saya sentuh tu. Setengah orang dia tak mengaji pun, dia keluar hukum suka hati ya. Amin ketika khatib bid'ah haram. Bercakap haram. Tu bukan bercakap. Kalau bercakap dalam semayang batal loh. Bersembang dalam semayang batal. Bercakap dalam semayang batal. Subuh tadi, tuan-tuan kalau jadi makmum, tuan-tuan angkat tangan tak? Tuan-tuan kata ada amin. Kunut. Tu kira sembang ke apa tu kunut tu? Semayang. Semayang tak boleh, kalam tak boleh. Al-kalam fi salah min mubtilatis salah. Bersembang dalam semayang membatalkan salat. Tu Allahumma hadina fi man hadait, kita amin. Tu kan sembang. Batal tak semayang? Tak batal. Tu mengaminkan. Baik, baca ni terjemahan ni. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Pakai sebutlah radhiyallahu anhu berkata, manusia ditimpa kemarau pada zaman Nabi SAW. Ketika Nabi sedang berkhutbah Jumaat, tiba-tiba bangun seorang Arab Badawi dan berkata, wahai Rasulullah, telah binasa harta dan anak pinak kelaparan.
tolong berdoa kepada Allah untuk kesejahteraan kami. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Ketika itu setompok awan pun tidak kelihatan demi jiwaku di dalam kekuasaannya. Belum sempat Nabi menurunkan kedua tangannya sehingga awan banyak berkumpul seperti beberapa buah bukit. Kemudian sebelum Nabi turun dari mimbarnya, kami melihat hujan turun membasahi janggutnya. Maka turunlah hujan setiap hari. Tiap hari tak berhenti hingga ke hari Jumaat berikutnya. Ketika Nabi sedang berkhutbah pada hari Jumaat berikutnya, tiba-tiba Badawi itu bangun lagi. Atau perawi menyebut, bangun orang lain dan berkata, wahai Rasulullah, hujan yang lebat boleh meruntuhkan binaan dan menenggelamkan harta. Oleh itu tolong berdoa untuk kami. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah, pindahkan hujan ini ke seliling kami dan jangan jadikan hujan ini memudaratkan kami. Tidaklah tangan Nabi mengisyaratkan ke sesuatu sudut tertentu, malaikat awan pun berpecah. Nabi tunjuk kampung ni, awan pun pergi sana. Macam tu. Dan jadilah Madinah itu seperti kolam bulat yang dikelilingi air. Dan lembah Qanat mengalir selama sebulan. Ni dia ada punya saluran air di Madinah lah. Macam perparitan sungai tu, panggil Qanat. Dan tidaklah seseorang datang dari mana-mana sudut, melainkan dia akan berbicara tentang kemakmuran. Okay, kalau kata khutbah minta hujan aja Nabi angkat tangan, tak betul juga. Khutbah yang kedua ni bukan minta hujan, minta hawalaina, ya Allah kau pindahkan hujan ke tempat-tempat yang lebih memerlukan. Hantar hujan ni ke bukit, ke lembah. Kita jangan minta berhenti hujan, kita minta pindah hujan. Ya Allah kau pindahkan hujan. Jangan sampai hujan itu memudaratkan kami. Itu doa dia. Wa idza dakhala sallat tahiyyah faqat wa yukhaffifuha. Jika seseorang masuk masjid ketika khutbah sedang disampaikan, hendaklah dia salat tahiyatul masjid saja. Yang sembahyang lain, tahiyatul masjid saja dan meringkaskannya. Ini ada hadis Sulaik ni yang Nabi tegur dia. Sayyiduna Sulaik Al-Ghatafani radhiyallahu anhu. Boleh bacalah di bawah ni. Wa yundabu al-kahfi. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها ويكثر في يومها الدعاء رجاء ساعة الإجابة وهي ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى فراغ الصلاة. Sunat membaca surah Kahfi. Tuan-tuan pun tahu dah semua ni. Allah terang orang baca surah Kahfi ni dia apa? Allah akan meneranginya dengan cahaya. Di antaranya, dia duduk di bumi ni. Cahaya tu di antaranya dan di antara Baitul Atiq di atas langit ketujuh. Dia punya aura dia, nur iman dia terang sampai ke atas langit tu. Nur iman orang baca surah Kahfi ni menerangi dari kakinya memijak bumi tapi cahayanya sampai ke atas petala langit yang ketujuh. Baitul Atiq atau disebut Baitul Ma'mur. Di atas sana tu ada Kaabah berbetulan dengan Kaabah di bumi. Di atas sana ada Kaabah betul-betul dengan Kaabah di bumi. Malaikat duk tawaf. Jadi orang baca surah Kahfi, nur imannya dari bumi naik sampai ke atas langit, ke Baitul Atiq, Baitul Ma'mur. Masya Allah. Jadi baca surah Kahfi ni bila? Boleh baca malam Jumaat, boleh baca siang Jumaat. Dan berselawat ke atas Nabi SAW pada malam dan siang Jumaat. Selawat malam, selawat siang, macam tu. Dan memperbanyakkan berdoa pada hari Jumaat, mengharapkan saat mustajab. Ada satu saat. Yuqalliluha, Nabi cerita ni, Nabi sebut, Nabi buat jari macam tu. Saat, nama pun saat, bukan minit, mana sekejapnya. Kalau kena dengan saat mustajab doa tu, Allah makbulkan doa kita hari Jumaat. Jangan main-main. Sebab tu kalau orang naik motor derah ke, budak-budak merempit ke, jangan kita kata, saat lagi mati. Mampu budak ni. Tengok-tengok mati sungguh. Itulah saat mustajab doa. Kita pergi cakap macam tu, mati dah dia. Patut kita doa elok-elok. Betul sungguh. Semoga Allah ubah dia jadi orang soleh. Kalau kena saat mustajab doa, dia jadi baiklah. Ya, Jumaat. Bila saat mustajab doa ni, yang ni ijtihad lah. Ulama pun tak tahu. Nabi pun tak habang. Iaitu, ni pengarang ni punya ijtihad. Dia kata, di antara imam duduk di atas mimbar,
antara dua khutbah. Duduk antara dua khutbah tu, waktu tu kita rebut baca doa. Baca doa, jangan duduk lena. Imam habis khutbah pertama, imam duduk. Duduk pun bukan lama. Sekadar bacaan surah Ikhlas kan, surah Qul Wallahu Ahad, kita angkat tangan. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosaku. Ya Allah, murah rezekiku, sihat walafiat tubuh badanku. Ya Allah, berkati hidupku, berkati masaku. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ada ulama kata time tu doa. Doa sendiri-sendiri. Ada orang kat tangan, dia angkat aja. Dia tak doa pun. Yang doa tu muazzin, selawat kat Nabi, Abil Qasim kan. Dia, kita duk sengah doa sendiri-sendiri hingga selesai solat. Tengok hadis di bawah. Ada yang kata lepas asar. Lepas asar tu kami di Ma'had dulu duk buat kuliah lepas asar. Kuliah Jumaat lepas asar. Kita bila dalam kuliah tu hati kita berdoa. Doa duk minta dekat Allah. Ramai juga ulama kata lepas asar. Mana kita sembahyang Jumaat, lepas tu satgi sembahyang asar pula. Asar tu lah. Asar tu petang Jumaat. Bukan petang Khamis. Ada orang salah faham. Dia ingat petang Khamis tu petang Jumaat. Dah petang Khamis lah. Petang Jumaat lah. Salat Jumaat. Lepas tu sembahyang asar. Lepas sembahyang asar tu, kita isi dengan munajat. Dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebut, fiha sa'atun, padanya terdapat saat mustajab doa. Tiadalah menepatinya oleh orang Islam dan dia sedang berdiri solat. Memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala. Melainkan pasti diberikan kepadanya makbul. Doa dalam semayang lagi makbul lah. Maksud Nabi, dia doa dalam semayang, doa dalam sujud ke, doa dalam lepas tahiyat akhir ke, macam tu. Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya, yakni menyatakan bahawa waktu itu sangat singkat. Yuqalliluha. Hadis yang kedua, daripada Abu Burdah bin Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Patutnya radhiyallahu anhuma. Dia anak kepada sahabat. An Abi Burdah ibn Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma berkata, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata kepadaku, adakah kamu pernah mendengar ayah kamu meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu mustajab doa pada hari Jumaat? Anak Sayyidina Umar tanya anak Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Ni anak beranak ni sahabat ni. Sayyidina Abdullah sahabat, Sayyidina Umar sahabat. Sayyidina Abu Burdah sahabat, Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari sahabat. Jadi kita sebut radhiyallahu anhum untuk keempat-empat orang ni. Jadi anak Sayyidina Umar tanya anak Abu Musa al-Ash'ari, ayah kamu biasa tak riwayat hadis, biasa cerita kat kamu tak hadis Rasulullah tentang waktu mustajab doa pada hari Jumaat? Qultu na'am. Abu Burdah ni dia kata, ya, ayah saya biasa cerita kat saya. Aku mendengar ayahku berkata. Ayah dia kata apa? Ayah dia pula kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu itu hiya ma baina an yajlisal imam ila an tuqdas salah. Waktu itu antara imam duduk di atas mimbar hingga selesai solat Jumaat. Tu time tu lah. Rebutlah waktu tu. Imam duduk tu duduk antara dua khutbah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah, kita selesai tajuk Jumaat. Bab Salatul Aidain kita baca dah dulu. Pada hari Arafah 9 Zulhijjah kita baca dah dulu. Bab sembahyang raya, takbir, muqayyad, mursal semua kita baca dah. Terus kita akan masuk bab Salatil Kusuf. Tang ni kita masuk bab sembahyang gerhana 382 insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Ma'assalamah. InsyaAllah. Terima kasih semua.